penubuhan skuad pemadam kebakaran di Rumah Panjang serta penyaluran bantuan kewangan kepada pelajar IPT Anak Sarawak mengisi perkongsian dari Bumi Kenyalang hari ini bersama Fazril Hisham Effendi di Kuching. Silakan Fazril. Terima kasih Sahi. Kami mulakan dengan perkembangan ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menyokong usaha agensi-agensi Islam dalam memperkukuh institusi Islam bagi memperluas agenda dakwah. Katanya ia dapat dilakukan dengan lebih berkesan melalui pendekatan inklusif dan adaptif. Premier juga berkata ia selaras dengan nilai-nilai kenegaraan serta keunikan masyarakat Sarawak. Kerajaan pula sentiasa memberi sokongan kepada program-program pembinaan modal insan yang berteraskan ilmu, akhlak dan integriti. Beliau berkata demikian pada Majlis Kesyukuran Aidilfitri Agensi-Agensi Islam Sarawak di Kuching. Teks ucapannya dibacakan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, penyelaras projek untuk Agensi Pembangunan Wilayah Dewan Bandaraya Kuching Utara dan Hal Ehwal Islam Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Penduduk Rumah Panjang terutama di kawasan pedalaman diminta mempertimbang untuk membentuk skuad pemadam kebakaran sukarela mereka sendiri. Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata perkara tersebut menjadi keperluan pada masa ini berikutan lokasi Rumah Panjang yang terletak jauh dari balai bomba dan penyelamat terdekat. Beliau mengambil contoh kejadian kebakaran melibatkan sebuah kolej di Betong baru-baru ini apabila kumpulan pemadam kebakaran kolej berjaya membantu pihak bomba memadam api. Datuk Ahmad Douglas berkata demikian kepada media selepas merasmikan penutupan program mencegah dan memadam kebakaran di rumah Johnny Kerlanyau di Linsom Sepau. Program disertai 22 buah rumah panjang dari kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban. Mengulas lanjut, Datuk Ahmad Douglas yang juga pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri memberitahu beliau dan ahli Parlimen Betong, Datuk Dr. Richard Rapu akan mengkaji mekanisme bagi penubuhan skuad berkenaan di Dun Terbabit yang mempunyai 94 buah rumah panjang. Antara perkara yang diambil kira termasuk memastikan semua aset berfungsi setiap masa, penubuhan pusat kawalan untuk membolehkan skuad dihubungi segera, latihan serta kelengkapan logistik. Bantuan wang saku RM1,200 untuk pelajar Sarawak yang menuntut di institusi pengajian tinggi seluruh negara dijangka disalur Jun depan. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Dr. Anwar Rapai berkata pihaknya baru selesai mengadakan perbincangan bersama SP Global mengenai kaedah penyaluran bantuan tersebut. Pendaftaran untuk bantuan itu pula akan dibuka hujung bulan ini. Sebabnya akan diberi dua peringkat, 600. Okey? Jadi pada setiap belia ya, sabar sikit sebab benda baru bah. Jadi mesti berjalan nisiklah selancar, tapi insya-Allah tahun-tahun akan datang mesti ada lagi masalah. Itu kali pertama. Kali pertama. Okey, first time. Jadi adalah sikit-sikit yang perlu kita fine tune-nya. Beliau ditemui media selepas berjarah raya ke beberapa rumah penduduk di Kampung Hilir 1 di Sibu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak November lepas mengumumkan bantuan kewangan khas RM1,200 kepada pelajar Sarawak dari keluarga berpendapatan rendah dengan berpendapatan per kapita RM1,500 dan ke bawah. Sejumlah RM30 juta diperuntukkan untuk tujuan itu dan dijangka memberi manfaat kepada 25,000 pelajar. Bangunan baru Majlis Perbandaran Sibu SMC bakal dibina tidak lama lagi. Timbalan Premier Datuk Amar Dr. Sim Koo Hian berkata ia sebahagian daripada projek pembangunan semula Bukit Asik yang dijangka bermula pada suku terakhir tahun ini. Katanya beliau akan berbincang dengan pengerusi SMC Clarence Ting untuk menentukan tapak yang sesuai sebelum diusul kepada Premier untuk kelulusan. Antara lokasi yang dicadangkan adalah di tebingan Sungai Rajang di Bandar Sibu. I want to thank Premier during the cabinet has agreed that local authorities should always have their own building instead of someone else's building. Because what sort of authority do you have if you are in someone else's building, right? And also, the office is not just an office because it's a public place, a very private place with all the public facilities.
Beliau yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata demikian kepada pemberita selepas majlis angkat sumpah ahli majlis SMC di Wisma Sanyan Sibu. Clarence Ting Eng Ho dilantik semula sebagai pengerusi SMC manakala Kaunselor Muhammad Abdullah Iskandar Rosli dikekalkan sebagai timbalan pengerusi. Terdahulu, Dato' Amar Dr. Sim turut menyaksikan angkat sumpah ahli Majlis Daerah Luar Bandar Sibu. Sementara itu, berucap pada majlis serupa di Engkelili, Dato' Amar Dr. Sim berkata ahli majlis pihak berkuasa tempatan PBT memikul tanggungjawab besar dalam membantu merumus dan melaksanakan dasar kerajaan negeri. Jelas beliau, peranan mereka bukan sekadar memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan asas, malah turut terlibat secara langsung dalam pengubalan dasar yang memberi impak kepada rakyat. Katanya pelaksanaan dasar dan undang-undang kerajaan Sarawak memerlukan kerjasama menyeluruh daripada semua pihak termasuk ahli majlis PBT, persatuan serta badan bukan kerajaan. Sementara itu, majlis tersebut menyaksikan 32 ahli majlis daerah Lubuk Antu MDLA mengangkat sumpah jawatan berkuat kuasa 1 April 2025 hingga 31 Mac 2028. Pegawai daerah Lubuk Antu Akoi Ijau dilantik sebagai pengerusi MDLA, sementara Kaunselor Lakin Gol dilantik sebagai timbalan pengerusi. Kuching terus menjadi lokasi pilihan Persekutuan Tenis Antarabangsa ITF untuk penganjuran beberapa kejohanan tenis berprestij di rantau ini. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, penganjuran acara sedemikian memberi kesan positif kepada Sarawak yang turut menjadi hos kepada pemain tenis baharu dari serata dunia. Ia membuktikan Sarawak mempunyai keupayaan untuk penganjuran acara bertaraf antarabangsa. Ministry as well as the state government is very, very supportive of events that we are organising this way, because in a way it will be promoting sports, in a way it will be promoting engaging with the youth, because most of those sports events are mostly related to the players, the athletes are those in the youth, and of course to promote tourism. Beliau berkata demikian dalam sidang media 42nd Premier Cup ITF World Tennis Tour Junior J300 di Kuching. Kejohanan akan berlangsung di gelanggang Persatuan Lawn Tenis Sarawak Kuching dari 20 hingga 27 April ini dan disertai 138 pemain dari 20 negara. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak berjaya menumpaskan aktiviti pengedaran dadah menggunakan perkhidmatan kurier dengan rampasan pelbagai jenis dadah bernilai RM1.2 juta di Miri Isnin lepas. Pengarah Kastam Sarawak Norizan Yahya dalam satu kenyataan berkata rampasan dibuat oleh pasukan cawangan narkotik JKDM di sebuah premis perkhidmatan kurier di Eastwood Valley Industrial Park Miri. Hasil pemeriksaan menemui satu kotak kiriman mengandungi dadah jenis ekstasi dan ketamin yang dibungkus bersama produk makanan. Dadah dengan berat 4.62 kg bernilai RM653,971. Pihak kastam sekali lagi menjumpai satu kotak kiriman di premis sama mengandungi 2 bungkusan dadah yang juga dibungkus bersama produk makanan. Dadah jenis ekstasi dengan berat 3.45 kg itu bernilai RM577,653. Keseluruhan berat dadah yang dirampas adalah 8.08 kg bernilai RM1.2 juta. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian perkongsian dari Sarawak, dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Sahi untuk perkembangan berita selanjutnya. Terima kasih Fazril.